Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 11 ingin membentangkan tugasan berkumpulan kami yang bertajuk Kehidupan Berumah Tangga bagi Orang-orang Dimadukan. Realiti sebenar antara kemanisan dan kepahitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke pengenalan. Definisi poligami daripada sudut bahasa bermaksud menghimpunkan berbilang isteri dalam satu masa. Dalam perkataan Arab, ianya disebut sebagai ta'addad al-zawjat yang bererti bilangan isteri. Dalam poligami, tahap perkembangan tahap perkembangan individu itu berada pada tahap perkembangan dewasa dan akhir, di mana di sini mereka adalah tahap perkembangan mereka adalah mereka seorang yang matang. Lepas tu mereka adalah seorang yang bertanggungjawab, dan mereka berusaha untuk mendapat kepuasan dengan perbuatan sendiri. Apa yang mereka lakukan, barang pekerjaan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan kepuasan untuk diri sendiri. Dalam tahap perkembangan dewasa dan akhir ni, mereka akan menghadapi krisis dalam kehidupan yang mungkin akan membawa kepada kemusnahan ataupun kejatuhan diri dalam kehidupan lah. Jadi seterusnya kita pergi ke ini adalah maklum balas daripada responden yang kami telah temu bual. Jadi saya kategorikan dua respon dalam dua segi, iaitu negatif dan positif. Dari sudut negatif, kedua-dua responden menyatakan realiti kehidupan berpoligami ini adalah pahit. Dan kedua-dua responden juga menyatakan bahawa mereka tidak mendapat keadilan dalam perkahwinan. Maksudnya suami mereka tidak berlaku adil dalam memberikan nafkah batin dan juga zahir dan batin kepada mereka. Mereka juga kekurangan kasih sayang, di mana mereka tidak mendapat layanan secukupnya oleh si suami, dan rumah tangga mereka juga tidak pernah aman. Menurut seorang responden, beliau menyatakan bahawa setiap kali beliau berjumpa dengan suami beliau akan bergaduh, dan perkara tersebut tidak pernah berakhir dengan benda yang baiklah. Jadi daripada sudut positif, cuma ada dua, iaitu mereka dapat berehat, dan makanan tak perlu mewah kerana suami mereka pergi ke rumah isteri yang lain. Jadi mereka dapat berehat dan tidak perlu makan terlalu mewah, hanya cukup untuk anak-anak dan diri mereka saja. Seterusnya ialah faktor dimadukan. Berdasarkan sesi soal jawab bersama individu yang dimadukan, kami telah mengenal pasti serta mendapati terdapat beberapa faktor yang menyebabkan isteri-isteri dimadukan. Antaranya, faktor ekonomi, iaitu keadaan ekonomi keluarga yang kurang memberansangkan yang menyebabkan terjadinya poligami. Kewangan keluarga yang selalu bermasalah dan keperluan barangan rumah yang berkurangan menjadikan suami membuat keputusan untuk mencari wanita yang lain yang mempunyai ekonomi dan kejayaan yang stabil untuk menampung kehidupannya. Misalnya, Puan Ashikin yang merupakan suri rumah yang tidak mempunyai pendapatan, sehingga membuatkan suaminya mencari perempuan lain yang mempunyai kerjaya untuk mengurangkan bebanannya. Hal ini membuatkan isteri pertama lebih menderita kerana nafkahnya batin dan zahir semakin terabai akibat suaminya semakin mengabaikannya. Selain itu, faktor lain ialah budaya. Budaya yang terdapat di dalam sesuatu daerah secara turun-temurun dapat membuatkan seseorang itu berpoligami. Kebiasaannya, melalui persekitaran orang tersebut mempengaruhi pemikiran seseorang untuk membuat perkara yang dibuat dalam persekitarannya. Perkara ini menjadikan poligami sebagai rutin biasa dalam kalangan suami mereka dengan menganggap jika mereka tidak mempunyai keadaan ekonomi dan kewangan yang stabil, boleh membuatkan mereka berkahwin lain untuk mengikuti budaya poligami. Contohnya, isteri kedua iaitu Puan Rose menyatakan bahawa yang merupakan isteri sah sering dianggap sebagai skandal suaminya. Hal ini demikian kerana suaminya selalu mengabaikannya dan akan datang kepadanya jika suaminya mahu dan pergi apabila bosan bersamanya. Hubungan yang semakin tergantung ini menyebabkan isteri keduanya merasa menyesal kerana telah menikahi suami orang. Faktor lain ialah seksual. Kebanyakan suami tidak memikir panjang mengenai kesan berpoligami. Mereka hanya memikirkan keseronokan dan kepuasan nafsu mereka sehingga mahu untuk mencari orang lain untuk dijadikan isteri barunya. Suami yang kurang faham mengenai poligami menjadi tidak adil dan mengabaikan nafkah zahir yang sepatutnya wajib diberi kepada isteri-isterinya. Suami yang mempunyai keinginan seksual yang luar biasa akan membuatkan isterinya rasa malas relatif untuk
Hal ini menyebabkan suami membuatkan keputusan untuk berpoligami. Mereka meletakkan nilai perempuan sebagai objek seks yang hanya dilepaskan oleh hawa nafsu lelaki yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, Warus iaitu isteri kedua menyatakan suaminya akan mencarinya apabila memerlukannya seperti nafkah batin, tetapi nafkah zahirnya selalu diabaikan, sehingga beliau selalu bersedih dengan kelakuan suaminya yang tidak bertanggungjawab. Perkara ini menjadikan kebanyakan isteri-isteri tidak bahagia apabila dimadukan. Seterusnya, saya akan membentangkan part saya, iaitu cara mengatasi masalah bagi pasangan yang bermadu. Seperti yang kita tahu, keharmonian dalam rumah tangga merupakan satu perkara asas dalam menjamin kesejahteraan sebuah institusi keluarga. Berdasarkan deklarasi pengumpul, cara yang pertama ialah sebagai seorang isteri, kita perlulah bersikap berfikiran positif kepada seorang suami meskipun terpaksa menelan reti kepahitan. Secara jujurnya, siapa je yang wanita yang akan merelakan suaminya menikahi lain, namun takdir Allah itu lebih baik dan segala perancangan Allah itu adalah lagi terbaik daripada kita sebagai manusia. Selain itu, cara yang kedua ialah kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Menurut Puan Ashikin, mendekatkan diri dengan Sang Pencipta merupakan cara yang terbaik untuk menyampaikan segala isi yang terpendam selama ini yang dapat menenangkan hati dan jiwa kita. Walau bagaimanapun, kasih seorang isteri kepada seorang suami tidak akan pernah pudar selagi mereka mempunyai perasaan saling menyayangi antara satu sama lain. Cara yang terakhir ialah kita perlulah berdamai dengan diri sendiri. Hal ini bermaksud kita perlu menciptakan suasana yang tenang dalam diri kita dan mengenepikan sebarang buruk sangka kepada seorang suami. Kita seharusnya sebagai seorang isteri haruslah menghormati suami kerana syurga seorang isteri terletak di bawah tapak kaki suami. Seterusnya, saya bercadang sekiranya suami kita telah membuat keputusan untuk hidup berpoligami, sebagai seorang isteri seharusnya menerima dengan hati terbuka dan bersangka baik kepada Allah. Sungguhnya jodoh ajal adalah daripada ketentuannya. Kita siapa yang tak mempersoalkannya. Yang paling penting, kunci utama yang menjamin kebahagiaan antara pasangan suami dan isteri adalah saling menghargai antara satu sama lain. Terima kasih daripada saya. Saya akan pas kepada peserta yang seterusnya. Cara bagi mengatasi masalah ini ialah suami mestilah menyantuni isteri dengan penuh berhemah. Hal ini bermaksud suami perlu memberitahu terlebih dahulu dan menjelaskan dengan nada percakapan yang lemah lembut sebab utama berkahwin lagi. Melalui percakapan yang sebegini akan membuatkan isteri berasa lebih baik dan secara kelamaan isteri akan menerima perkara ini dengan hati yang terbuka meskipun pahit untuk menelan kenyataan apabila dimadukan. Berdasarkan hasil temuduga kami dengan Puan Ros yang mengalami perkara ini, sepatutnya seorang suami tidak perlu menyembunyikan perkara ini kerana melibatkan kebahagiaan rumah tangga. Sebaliknya, suami mesti memberitahu terlebih dahulu kepadanya dan juga berbincang secara matang. Cara bagi mengatasi masalah ini yang seterusnya ialah meluahkan perkara ini kepada orang yang dipercayai seperti ibu. Menurut Puan Ros, cara beliau menenangkan diri sendiri dan anak-anak selepas mengetahui perkara ini iaitu berkongsi keadaan semasa rumah tangga kepada ibu supaya beliau maupun orang lain yang mengalami keadaan seperti ini menjadi lebih tenang dan kekal tabah. Dengan ini, melalui perkongsian cerita kepada ibu sudah pastilah akan menjadikan beliau yang tengah bersedih ini akan menjadi lebih baik dan emosi kembali stabil. Kesannya, perkara yang tidak diingini dapat dielakkan daripada berlaku seperti tekanan, kemurungan, kecelaruan mental dan sebagainya. Kami akan membentangkan teori perkembangan yang berkaitan. Teori yang dapat dikaitkan adalah teori sistem umum
Bertalanffy. Bertalanffy berpendapat bahawa manusia adalah sistem kehidupan yang terdiri daripada sistem kecil yang saling berkait serta bergantung antara satu sama lain. Menurut beliau, sistem keluarga merangkumi setiap ahli keluarga yang berinteraksi antara satu sama lain. Proses interaksi tersebut memberi kesan kepada keseluruhan struktur keluarga. Misalnya, interaksi antara ibu dan bapa memberi kesan kepada ahli-ahli lain seperti anak-anak dalam keluarga tersebut. Buktinya, berdasarkan luahan Puan Ashike, beliau dan suami mengalami konflik keluarga dan bertengkar antara satu sama lain apabila suaminya membuat keputusan untuk berkahwin seorang lagi. Beliau memberitahu ianya telah menyebabkan anaknya berasa sedih dan sentiasa berada dalam keadaan murung. Oleh itu, jelaslah bahawa pertengkaran tersebut telah memberi kesan negatif terhadap anak-anak mereka. Selain itu, teori perkembangan yang dapat dikaitkan adalah teori Robert Picke, iaitu emosi fleksibel melawan emosi tegang. Pada pendapat beliau, orang dewasa yang boleh mengalihkan perasaan daripada satu situasi ke situasi yang lain adalah satu kelebihan. Kelebihan ini menyebabkan seorang individu lebih bersedia untuk menghadapi keadaan kritikal. Sebagai contoh, hilang orang yang tersayang. Individu yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan kritikal tersebut akan mengalami kemurungan dan sentiasa mengingati kisah lampau tersebut. Hal ini dapat dibuktikan apabila Puan Ashike kehilangan suaminya kerana suaminya tinggal bersama isteri kedua. Sebelum suaminya meninggalkan rumah, mereka bertengkar antara satu sama lain. Hal ini membuatkan beliau berasa sedih dan sering teringat peristiwa tersebut sehingga hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan tentang teori perkembangan bagi isteri kedua pula. Pertama sekali adalah teori psikoseksual di bawah Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, personaliti seseorang berpunca di peringkat awal kanak-kanaknya. Teori ini membahagikan tahap personaliti kepada 5 bahagian atau tahap kepuasan, iaitu oral, anal, falik, latensi dan genital. Oleh itu, punca berlakunya kelakuan isteri kedua ini boleh dikatakan berpunca di peringkat faliknya. Hal ini kerana di peringkat falik terletaknya kompleks elektron yang membawa cemburu melampau terhadap ibunya. Hal ini telah menyebabkan isteri kedua meniru tindakan ibunya bagi mendapat perhatian ayahnya. Kesannya, di peringkat dewasa, Puan Dek isteri kedua telah mengikut corak perkahwinan ibunya, iaitu turut menjadi seorang madu kepada pasangan yang sudah berkahwin. Selanjutnya adalah teori pemodelan Bandura oleh Albert Bandura. Albert Bandura telah menyatakan bahawa perilaku seseorang adalah berpengaruh daripada apa yang dilihat dan diperhati. Di dalam teori ini, dapat dikatakan bahawa Puan isteri kedua telah melakukan peniruan secara langsung di mana dirinya telah meniru perilaku model atau tingkah laku ibunya. Secara uraian, umum kita mengetahui bahawa ibu kepada isteri kedua ini turut merupakan seorang yang bermadu. Oleh itu, boleh juga kita katakan bahawa Puan isteri kedua ini turut meniru tindakan ibunya dengan berkahwin seorang yang sudah berkahwin kerana berpendapat bahawa ini merupakan satu tindakan yang terbaik bagi dirinya. Akhir sekali, teori egosentrik oleh Jean Piaget juga boleh digunakan di dalam situasi ini. Secara asasnya, egosentrik merupakan satu kelakuan yang dimiliki oleh kanak-kanak di mana mereka menganggap bahawa setiap orang mempunyai pandangan dan pendapat yang sama dengannya. Namun begitu, egosentrik juga boleh kekal hingga ke peringkat dewasa. Misalnya, Puan isteri kedua tidak merasakan kecewa dan gelisah akan tindakannya. Malah, dia menyalahkan isteri pertama kerana bersikap melebih-lebih terhadap perkahwinan mereka. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Refleksi individu yang dapat dilakukan terhadap isu kehidupan berumah tangga bagi orang yang dimadukan ialah bermadu atau berpoligami ini dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan dalam sebuah institusi kekeluargaan. Tanggungjawab yang perlu digalas oleh orang yang berpoligami adalah sangat besar, terutamanya bagi seorang lelaki ataupun suami. Mereka bukan sahaja perlu memberi nafkah kepada satu buah keluarga tetapi kepada 2 buah keluarga. Bagi orang yang dimadukan pula, iaitu isteri pertama, mereka merasakan kehidupan bermadu ini sebagai sebuah kepahitan yang perlu ditelan kerana mereka perlu hidup berkongsi. Mereka terpaksa berkongsi kasih sayang suami dengan wanita lain dan mereka juga terpaksa berkorban perasaan mereka demi memenuhi kehendak suami yang ingin berkahwin lain. Kalau kita dapat lihat, banyak kes
di mana isteri pertama diabaikan dan ditinggalkan oleh suami setelah berkahwin lain. Namun begitu, ada sebilangan kecil isteri pertama dapat menerima dengan hati yang terbuka. Mereka menganggap jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi mereka lebih terbuka sekiranya suami mereka ingin berkahwin lain. Jadi isu realiti berumah tangga bagi orang yang dimadukan ini sama ada mempunyai kemanisan ataupun kepahitan itu ditentukan oleh lelaki itu sendiri. Jika lelaki itu dapat menunaikan tanggungjawab mereka dengan baik dan dapat mendidik isteri mereka dengan baik, jadi mereka akan melahirkan keluarga yang harmoni dan bahagia. Refleksi kelompok yang dapat kita lihat seperti di media sosial iaitu sering dipertontonkan dengan isu poligami ini. Isu poligami ini seperti cendawan tumbuh selepas hujan kerana ia kerap diperlihatkan di media sosial, tidak kira dari sudut positif maupun negatif. Kebiasaannya kita melihat page atau artikel yang sering dikeluarkan di media sosial seperti isteri pertama mengizinkan si suami untuk berkahwin dan hidup berpoligami. Yang kedua, si madu boleh tinggal di bawah satu bumbung. Yang ketiga, ada si suami berkahwin tanpa pengetahuan si isteri sehingga mengundang kepada penceraian. Sebenarnya, banyak isu berkaitan dengan poligami ini dipaparkan dan hangat diperkatakan buat masa kini. Ramai masyarakat yang memberi pandangan mereka, ada yang marah, ada yang bersetuju dengan poligami dan ada yang mencaci, menghina orang yang berkahwin dengan suami orang ni. Baiklah, setiap orang mempunyai pandangan dan pendapat masing-masing mengenai poligami ini. Tidak semua bersetuju untuk hidup berpoligami, untuk hidup berkongsi kasih dan sebagainya. Namun, ada yang sudi untuk berbagi kasih dan suami dengan orang lain kerana bagi mereka itu akan membuatkan mereka belajar untuk tidak menimbulkan perasaan dengki dalam diri mereka. Seperti yang sedia maklum, kebanyakan wanita mereka tidak suka berkongsi kerana baginya hanya ia seorang yang boleh memiliki ke atas suami itu. Mereka rela berpisah daripada hidup berpoligami atau bermadu ini. Mereka berpendapat dan berfikiran bahawa apabila bermadu, si suami tidak akan menyayanginya dan akan berlaku ketidakadilan dalam hubungan mereka. Namun, ada yang berpendapat sebaliknya, iaitu si isteri mengizinkan suaminya untuk berkahwin dan tinggal sebumbung bersama madu-madunya adalah satu kebahagiaan kepadanya. Si isteri berfikiran bahawa poligami ini bukan sahaja menambahkan ahli keluarga, malah ianya lebih bahagia jikalau bersama-sama melakukan aktiviti keluar bersama-sama dalam kelompok yang ramai. Disebabkan itulah, isu berpoligami ini sebenarnya tidak boleh menyalahkan sebelah pihak dan tidak boleh menghukum sebelah pihak sahaja kerana ianya berkait dengan pandangan orang dan setiap pandangan mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Oleh itu, jelas terlihat bahawa poligami ini ianya berkait rapat dengan pandangan dan perspektif orang yang berbeza. Namun, jika berpoligami ini ianya boleh membuatkan sesebuah institusi kekeluargaan itu hancur dan memecah belahkan institusi itu sehingga anak-anak menjadi mangsa keadaan, sebaiknya jagalah hubungan yang terjalin itu dan tidak perlu untuk memikirkan mengenai hidup bermadu ini. Kesimpulannya, terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan suami ingin bermadu. Antaranya adalah faktor masalah kewangan, faktor budaya dan faktor seksual. Oleh hal yang demikian, faktor tersebut menyebabkan suami ingin berpoligami. Seterusnya, tidak dinafikan bahawa bermadu mempunyai kemanisan. Akan tetapi, terdapat banyak kepahitan yang dihadapi oleh isteri maupun isteri yang pertama atau kedua. Pasangan yang dimadukan seringkali diabaikan dan tidak diperlaku adil oleh suami mereka. Oleh itu, suami seharusnya tahu kemampuan dirinya sebelum berpoligami kerana jika suami tidak dapat membahagikan masa kepada kedua-dua isteri dengan adil, ianya bukan sahaja dapat memberi kesan kepada diri sendiri, tetapi juga memberi kesan terhadap isteri-isteri dan anak-anak. Walau bagaimanapun, sebagai seorang isteri, kita perlulah sentiasa bertabah dan taat kepada perintah suami kerana ianya merupakan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Selain itu, isteri yang dimadukan hendaklah sentiasa berfikiran positif bagi menenangkan diri mereka dan meluahkan perasaan mereka kepada orang yang terdekat seperti ibu. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.